Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Dizul. Kali ini kita nak bincang modul klinik chorus, especially kertas 2 dalam modul ini. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita terus bincang soalan yang ada. Okey, soalan 1. Rajah menunjukkan lengkung pemanasan bagi 0.8 kilogram ais. So our first information dekat situ, apabila dibekalkan haba sehingga air itu mendidih, so up to the boiling point, didapati suhu tidak berubah, so there's no heat, temperature change when ais melebur dan air mendidih. Pada dua takat tersebut tak ada suhu yang berubah. So ini lengkung pemanasan yang kamu biasa lihat sebelum ini. Aksis suhu versus masa. Okay. So kita cuba analyse dulu soalan ini sebelum terus menjawab soal gambar rajah ini, sebelum menjawab soalan ya. So pada Q1 ini dalam keadaan ais, dan kalau kamu perasan berlaku perubahan suhu. Okey, berlaku perubahan suhu dan kita boleh expect lah untuk ais dekat sini adalah dekat sini adalah 0 darjah Celsius. Anything below 0 darjah Celsius negatif lah. Kemudian ada satu tahap, okey, cikgu labelkan dengan warna hijau. Okey. So pada tahap ni fasa di mana dalam keadaan pepejal tambah cecair. So dan apa yang obvious, sangat-sangat obvious kat sini adalah suhu dia kekal. Kamu nampak tak suhu dia kekal? Dia at the melting point, tak berubah 0 darjah Celsius. Sampai habis level Q2 tu, okay, dia naik semula kepada Q1. Jadi cecair dalam everything is in liquid form, and then sampai sahaja kepada Q2. Okay, Q2 ada dua lah maksudnya kat sini. Okay, Q2 ada dua. So dia jadi cecair dan gas. Tadi pepejal dan cecair, kali ini cecair dan gas. Kemudian Q1 this gas mata-mata. Okey, so itu antara yang berlaku lah. Dan kita pun dah ulang kaji banyak kali. You should understand, kena faham dekat kawasan yang mendata apa point yang sedang berlaku. Kena tahu point dia, catatkan dia siap. Kawasan yang dia sedang mendaki, apa yang tersirat dekat situ, kena tahu dah. Okey, so jom kita lihat soalan dia. Apakah maksud haba? Okey. So make sure kamu boleh differentiate definisi antara suhu dan haba. Suhu adalah apa? Darjah kepanasan. Haba ni lain. Haba adalah tenaga. Haba adalah tenaga. Kalau tak ada perkataan tenaga ni, salah. Consider salah terus. Okey. Tenaga apa? Tenaga yang boleh mengalir, yang mengalir. Okey, yang mengalir. Kerana apa dia boleh mengalir ni? Kerana wujud perbezaan. Apa? Dia mengalir dari satu tempat ke satu tempat kan? Kenapa dia boleh mengalir? Kerana perbezaan suhu. Okey, kita dah pernah buat, dah pernah banyak kali belajar. Daripada kawasan panas ke kawasan sejuk, dia akan mengalir lah daripada panas ke sejuk. Itu jawapan yang pertama. B. Nyatakan jenis haba yang diserap oleh air semasa pemanasan. So dia ada kat sini tanya tentang Q1 dengan Q2. So if you look at the graph here, Q1 semuanya sedang mendaki. Ni mendaki, ni mendaki. So apa maksud tersirat kat situ? Q2 pula semua dalam keadaan mendata. So what's the meaning behind this? Kena faham yang itulah. So Q1 basically adalah haba. Kita belajar dua je. Kita ada dua je haba yang kamu ada kamu belajar.
haba muatan haba tentu, specific heat capacity. Satu lagi specific latent heat ataupun muatan haba haba pendam tentu. Haba pendam tentu. So the first one would be specific heat capacity, ataupun bahasa Melayu dia muatan haba tentu. The other type of heat yang kita belajar adalah specific latent heat, ataupun bahasa Melayu dia haba pendam tentu. So apa difference between two type of haba kat sini? The first one ataupun yang muatan haba tentu tu berlaku ketika mana ada perubahan suhu. Yang bawah ni haba pendam tentu berlaku ketika mana suhu kekal tidak berubah. Jadi dah halang kita belajar soalan ni, kita recap lah sedikit sebanyak. Kamu tak tulis formula tak perlu tulis formula, ini dah sekadar nak recap saja. So cikgu gunakan tulisan warna lain lah. So formula yang terlibat untuk muatan haba tentu ni, Q sama dengan MC theta. M is the mass, C is the heat capacity punya simbol tu, specific heat capacity, and then theta tu adalah perubahan suhu. Dia melibatkan perubahan suhu. Kalau tak ada perubahan suhu, dia akan jadi Q sama dengan ml, which is for muatan haba pendam tentu. Q sama dengan ml. So dua markah dekat situ. So kita tengok soalan C pula. Based on the kinetic theory of matter, so kena recap balik lah apa yang kinetic theory of matter ni cakap, kena recap balik. Make sure before you enter the exam, kamu tahulah teori-teori ni. Kita ada banyak teori dalam fizik, so ni one of them. Why does the temperature of ice increase when heat is supplied to the ice? So kalau kita bagi tenaga haba dekat ais, kenapa temperature boleh bertambah? So you need to explain. Just 1 mark, tak perlu panjang-panjang. So you need to understand that. Kamu jawab dalam bentuk bullet point, dalam bullet point ataupun point-point. First, bila molekul air bergerak laju, it will have what we call tenaga kinetik. Bila tenaga kinetik bertambah, barulah suhu itu bertambah. Kalau tenaga kinetik itu kekal, tak akan berlaku perubahan suhu. Kalau tenaga kinetik itu berkurang, suhu akan turun. Ini adalah relationship dia. So jawapan mudah dia adalah tenaga kinetik, tenaga kinetik, molekul ais bertambah. So another principle yang involved dalam situation ni is what we call principle of conservation of energy, ataupun prinsip keabadian tenaga. Tenaga haba yang kita bekalkan daripada penanu Bunsen burner ke ataupun daripada mana heat source, ditukarkan kepada tenaga kinetik tenaga kinetik molekul ais tadi. So bila tenaga kinetik ni bertambah, suhu ais tadi akan bertambah. So dia akan start to melt down. C, D lah kat sini. Maksudnya D lah kan. Sepatutnya D. Terangkan mengapa pada takat lebur, so when the ice is melting, suhu air kekal ni.
Okay, you need to explain apa yang cikgu baru highlight tadi. Suhu air kekal tidak berubah, tetapi keadaan jirim pada ketika itu berubah from solid to liquid. Suhu tak berubah, tapi dia punya keadaan jirim tu berubah. So you need to explain this. Ini soalan ni patutnya kamu dah mahir lah. Okay, sepatutnya dah mahir. So 2 markah dekat situ, meaning at least ada 2 points. Jawab dalam bullet point is much appreciated kah? Okay, first kita kena jawab suhu tak berubah, suhu kekal. Kenapa suhu kekal? Tadi baru cikgu explain sebentar tadi. Suhu kekal kerana tenaga kinetik. Tenaga kinetik berubah, bertambah, berkurang atau kekal. Kalau suhu kekal, suhu kekal bermaksud tenaga kinetik molekul air ataupun molekul ais kekal, tidak berubah. Okey, tidak berubah. So, bila dia tidak berubah, suhu dia pun tidak berubah. So, jadi kita dah supply heat. Cikgu cakap tadi, kita supply heat. Heat tu mematuhi prinsip keabadian tenaga, ditukarkan pada tenaga molekul kan, tenaga kinetik untuk molekul ais. Tapi dalam kes ni tenaga kinetik tidak bertambah. Jadi haba tadi pergi ke mana? Haba yang dibekalkan tadi digunakan untuk apa? Siapa boleh jawab dulu? Okey, haba digunakan untuk melemahkan, melemahkan daya ikatan antara molekul molekul ais tadi. So pada level ini cikgu lah bagi tahu siap-siap lah. Okey, cikgu gunakan warna pink. Okey, pada pepejal ini haba yang disupply, haba supply digunakan untuk lemahkan dulu. Lemahkan ikatan dahulu. Bila dia lemah, barulah daripada solid tadi dia jadi cecair. So bila sampai satu lagi tahap dekat atas ni, dekat Q2 yang nombor 2 tadi, heat supply tadi, haba supply, sorry lah bahasa Melayu cikgu campur-campur. Sebab cikgu ada kelas DLP, cikgu ada kelas non DLP. So haba supply ini ataupun heat supply ini used to tadi to weaken the bond, now to break the bond. Break the bond. So bila dia dah break, dia boleh become the gas lah. Okay, alright. So itu sikit sebanyak tentang soalan nombor 1.